Bertemu kembali dalam Buletin Awani dan sejak kebelakangan ini kita asyik dengar berkenaan dengan isu HFMD, penyakit kaki tangan dan mulut, dan malah kita melihat juga kesannya begitu besar, impaknya kesnya naik dengan boleh dikatakan begitu mendadak pada minggu epidemiologi yang terkini juga. Grafnya itu cukup membimbangkan, di mana kalau kita meneliti kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga memaklumkan dalam tempoh 1 Januari hingga Rabu lalu sebanyak 57,510 kes HFMD telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 24 kali ganda bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Dan dalam untuk kita bercakap berkenaan dengan perkara ini, sudah tentu kita perlu meneliti apakah cara-cara yang boleh kita lakukan dalam pengawalan penyakit ini, dan juga apakah kawalan kendiri yang boleh dimainkan oleh ibu bapa untuk mengatasi isu ini. Dan untuk waktu ini saya nak bersama dengan Dr. Siti Suhon Muhammad yang merupakan pakar kanak-kanak Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, untuk kita memahami berkenaan dengan HFMD ini, apa yang boleh diambil oleh ibu bapa terutamanya untuk mengawal penularan di peringkat sekarang ini yang boleh dikatakan dalam keadaan yang cukup membimbangkan ini, Doktor? Okey, oleh ibu bapa langkah-langkah penjagaan yang patut dan perlu diambil oleh ibu bapa kita sendiri adalah yang pertama adalah apabila ada gejala-gejala yang seperti kita sudah war-warkan melalui media, bermacam-macam media ni, bila ada gejala demam, ruam, sesama batuk, cirit-lirit dan sebagainya, yang pertama adalah kita perlu pergi ke pusat kesihatan untuk mendapatkan penilaian sama ada perlu rawatan atau boleh diisolasi di rumah dengan makan ubat di rumah sahaja. Bila kita kata isolasi di rumah, maksudnya memang kena duduk dalam rumah lah. Ni tak boleh keluar pergi pasar raya, taman permainan dan sebagainya. Penting kena isolasi daripada kanak-kanak lain dan juga dewasa juga. Jadi kita sebenarnya ada 5 langkah utama untuk pencegahan ni. Ibu bapa boleh ikut. Yang pertama adalah penjagaan kebersihan diri sendiri secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah cuci tangan dengan cara yang betul dengan menggunakan sabun. Dan terutamanya selepas kita tukar pampers kanak-kanak ataupun bila kita sendiri keluar daripada tandas, dan yang seterusnya adalah mencuci tangan sebelum makan dan sebelum menyediakan makanan. Dan yang keempat adalah kita ada juga menasihatkan tadika dan sekolah untuk membuat saringan pintu masuk untuk saringan suhu badan dan juga memantau gejala-gejala. Dan juga yang terakhir adalah membuat nyakuman permukaan yang tercemar seperti mainan dan barang-barang yang diguna sama di rumah ataupun di sekolah atau di tadika, kita kena bersihkan. Yang pertama, yang penting adalah nak kena kebersihan tu, untuk pembersihan tu. Doktor, dari segi kita bercakap soal tahap risiko ini kepada kanak-kanak, bagaimana tahap risiko? Kerana kalau ketika ini kita difahamkan 2 kes mengalami gejala yang teruk, mungkin ada penjelasan oleh pakar berkenaan dengan perkara ini, Doktor. Ya, seperti yang kita tahu, ni penyakit ni adalah jangkitan virus. Ada beberapa virus, jenis virus sebenarnya yang boleh menyebabkan jangkitan ini. Tetapi yang paling biasa, kita kata common, adalah Coxsackie A, ada nombor 16 Coxsackie A16, dan juga ada enterovirus 71. So biasanya bila jangkitan oleh Coxsackie virus ni, gejala-gejala dia ringan, hanya demam, batuk sesama sikit, ruam dan ulcer mulut dan sebagainya ringan, gejala dia ringan dan dia boleh baik sendiri. Tetapi virus enterovirus 71 ni boleh menyebabkan manifestasi yang lebih berat, iaitu ia boleh merebak sehingga ke otak dan jantung, dan seterusnya dia boleh mengakibatkan kegagalan fungsi organ-organ tersebut dan membawa maut. Jadi tanda-tanda yang ibu bapa perlu segera bawa anak jumpa doktor adalah pertama, apabila suhu badan atau demam atau suhu badan melebihi 38 darjah Celsius berterusan melebihi 48 jam. Maksudnya demam lebih daripada 2 hari lah. Dan kedua adalah apabila anak itu semakin lemah kerana tidak dapat makan minum disebabkan oleh ulcer yang sakit
dan ulcer yang makin banyak dan teruk. Dan yang ketiga adalah apabila anak itu pandangannya kelihatan tidak bermaya, tidak aktif, tidak senyum dan tidur sahaja ataupun mengalami sawan ataupun mempunyai masalah pernafasan. So ini adalah gejala-gejala yang uh, boleh diterangkan sebagai manifestasi yang lebih berat. Jadi perlukan penilaian dan rawatan selanjutnya di hospital. Jadi memang nak kena bawa ke pusat kesihatan yang dekat dengan rumah lah. Doktor, kita tahu kita ni masih lagi dalam mood Syawal. Ada ibu bapa yang bawa anak pergi rumah terbuka dan kita tahu ekonomi telah pun dibuka sepenuhnya. Ada ibu bapa yang dah masuk ke pejabat, perlu hantar anak-anak ke pusat taska. Jadi dalam situasi ini, bagaimana kita ingin memahami dari segi pengawalan dan juga adakah program ataupun menghadiri aktiviti-aktiviti seperti ini sama ada berada di taska maupun di rumah terbuka ini boleh memberi risiko jangkitan kepada anak-anak berkenaan dengan HFMD ini, doktor? Betul. Kerana aktiviti seperti rumah terbuka ni melibatkan keadaan yang sesak. Memang ada ramai orang. Jadi dia boleh meningkatkan risiko untuk penularan itu sendiri kerana penyakit ni mudah berjangkit secara sentuhan rapat melalui cecair tubuh seperti air liur dan bahan buangan. Jadi bukan sahaja aktiviti seperti rumah terbuka, even tadika dengan sekolah-sekolah pun memang ada ramai. So kita sebenarnya memang kena sentiasa bila ada di situ keadaan macam tu kita kena jaga-jaga. So sebenarnya Jabatan Kesihatan kita memang mengambil langkah-langkah apabila kita kanak-kanak yang ada gejala, ibu bapa bawa jumpa pegawai perubatan, kita diwajibkan untuk buat notifikasi dan bila kita buat notifikasi ni pegawai Jabatan Kesihatan kita akan follow up, akan pergi ke tadika atau sekolah untuk memantau dan kenal pasti pesakit-pesakit kanak-kanak lain yang ada gejala dan kemudian kita akan nasihatkan untuk isolasi dan sebagainya dan mendapatkan penilaian dan rawatan yang sewajarnya ikut keadaan adik-adik kanak-kanak kita. Dan tempat tu juga kita perlu, bila kita kenal pasti tempat-tempat tu adalah punca, kita kena minta tempat tu ditutup untuk pembersihan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 hari mengikut SOP yang diberi dan sebagainya. Dan sekolah dan tadika pun kita ada bagi arahan untuk gatekeeping, untuk memastikan ada isolasi yang sementara dan juga kita nasihatkan peralatan tidak dikongsi dan yang paling penting adalah untuk basuh tangan. Untuk cara basuh tangan yang betul dengan sabun ni kita memang akan ajar kepada semua. So even bila ada dekat rumah terbuka ni pun sebelum makan, sebelum nak ambil makanan kena basuh tangan. So langkah-langkah tu memang pentinglah untuk kita nak jaga untuk mencegah. Baik. Terima kasih Dr. Siti Sohun Mohamad yang merupakan pakar kanak-kanak Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur mengulas berkenaan dengan isu risiko dan juga langkah kawalan terbaik berkaitan dengan HFMD. Terima kasih sekali lagi Dr. Siti Sohun Mohamad.